Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hai, jumpa lagi dengan saya guru anda iaitu Cikgu Sidi Ramli. Sebagaimana yang anda tahu bahawa channel saya akan memaparkan bahan-bahan PDPR yang berkaitan dengan subjek geografi dan PJPK. Okey, bagi rakan-rakan guru dan juga murid-murid yang di luar sana yang belum lagi subscribe channel saya, sila subscribe channel saya dengan menekan butang loceng di atas sini. Agar anda tidak terlepas dengan setiap perkongsian yang akan saya sajikan untuk anda semua. Alright, jom kita masuk kelas dan kita akan belajar dan kita akan tengok apakah yang akan ingin saya sampaikan pada hari ini. Okey, murid-murid semua, hari ini kita akan belajar tentang tajuk abstinent iaitu kesihatan diri dan reproduktif untuk mata pelajaran PJPK KSSM tingkatan 4. Okey, sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, jom kita renung dan tenung poster yang ada di sebelah ini iaitu katakan tidak pada seks sebelum berkahwin. Adakah kita ingin belajar pada hari ini tentang perkara-perkara yang boleh dilakukan sebelum berkahwin atau sebaliknya? Okey, buat pengetahuan murid-murid semua, hampir 90% kes pembuangan bayi berpunca dari kehamilan luar nikah. Maksudnya, kes seks sebelum berkahwin merupakan satu isu yang hangat, yang global, yang merunsingkan pelbagai pihak. Atas sebab itu, tajuk ini dimasukkan dalam silibus PJPK agar memberi kesedaran dan memberi pendidikan awal kepada murid-murid agar tidak terjebak dengan aktiviti ataupun perlakuan seks sebelum berkahwin. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, jom kita tengok apakah standard pembelajaran yang ingin kita cuba capaikan pada hari ini. Kita ada 7 standard pembelajaran iaitu pertama, menyatakan maksud abstinent. Kita akan cuba faham dan sikap dengan lebih mendalam apakah yang dimaksudkan dengan abstinent itu sendiri. Seterusnya kita akan menjelaskan kepentingan abstinent dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Seterusnya kita akan mengaplikasikan kemahiran abstinent dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Keempat, cuba untuk mengenal pasti cabaran untuk mengamalkan abstinent dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Kelima, mengenal pasti situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Keenam, menilai kesan seks sebelum nikah terhadap diri, keluarga dan juga masyarakat. Dan yang ketujuh, kita akan cuba mencana idea cara untuk menangani hubungan seks sebelum nikah ini. Okey, mari kita mulakan dengan memahami apakah yang dimaksudkan dengan abstinent itu. Abstinent merupakan kemahiran menolak dan menghindar diri daripada terjerumus dalam pelakuan seks sebelum nikah. Ingat murid-murid semua, abstinent merupakan kemahiran menolak dan menghindarkan diri daripada terjerumus dalam pelakuan seks sebelum nikah. Abstinent juga merupakan satu penolakan dengan yakin dan tegas untuk mengatakan tidak terhadap tingkah laku seksual sebelum nikah. Kerana kita tahu kesan dan akibat daripada aktiviti seks sebelum perkahwinan ini. Okey, seterusnya kita akan tengok dengan lebih mendalam apakah pula yang kepentingan abstinent itu sendiri. Okey, secara asasnya abstinent ini mampu untuk menyelamatkan remaja daripada terjebak dengan gejala negatif. Kerana kita tahu mutakhir ini banyak anasir-anasir, banyak perlakuan, banyak gejala-gejala yang negatif cuba menyerang remaja. Atas sebab itu, abstinent merupakan satu kemahiran yang perlu ada dalam diri remaja agar tidak terjebak dengan gejala negatif ini. Seterusnya, abstinent juga dapat menjaga nama baik diri dan keluarga
Dan yang terakhir, abstinent dapat mengelakkan daripada melahirkan anak tidak sah taraf dan mengalami kerumitan terutama ketika melibatkan urusan rasmi kerana kelahiran tidak didaftarkan. Selain daripada itu, pelakuan seks sebelum nikah ini juga boleh mengundang sejenis penyakit yang diberi nama STD ataupun Sexually Transmitted Disease yang merupakan istilah penyakit kelamin dalam bidang perubatan. Kebiasaannya penyakit ini merebak melalui hubungan kelamin, melalui faraj, dubur dan juga oral. Seterusnya kita lihat lagi kesan negatif yang akan terjadi akibat tingkah laku seksual sebelum nikah. Kesan yang pertama adalah kesan emosi yang amat mendalam akan terjadi terhadap remaja yang hamil di luar nikah. Kerana perubahan fisiologi dan fizikal itu akan menyebabkan remaja itu tertekan untuk meneruskan kehidupan sehariannya. Kesan yang kedua adalah berlakunya perubahan fizikal yang terjadi pada dirinya akan membuatkan remaja tersebut berasa malu kerana ia menjadi bahan cacian dan hinaan masyarakat dan juga rakan-rakan. Kata-kata dan cacian dan penghinaan terpaksa dihadapi olehnya kerana melakukan perkara yang bertentangan dengan norma, kehidupan dan juga agama. Kerana semua agama melarang dan mengharamkan tingkah laku seksual sebelum nikah ini. Dan keempat, boleh juga menyebabkan berlakunya kes lari daripada rumah dan kes membuang bayi akan terjadi. Dan kesan yang kelima adalah kemungkinan yang paling buruk sekali akan berlakunya adalah perbuatan bunuh diri. Oleh itu, agar tidak terjadi terhadap ahli keluarga kita sebagai ahli masyarakat yang bertanggungjawab, jom ayuh semua kita cuba hentikan, katakan tidak kepada seksual sebelum nikah ini ataupun katakan tidak kepada pelakuan seksual sebelum berkahwin. Seterusnya kita pergi yang keempat, iaitu kemahiran abstinent dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Okey, mari kita sama-sama membaca perbualan di antara dua orang remaja ini. Okey, remaja lelaki bernama Ali dan remaja perempuan bernama Maria. Kita lihat perbualan mereka. Maria, awak kelihatan semakin cantik dan ayu. Saya rasa saya dah jatuh cinta pada awak. Cinta? Maaflah. Saya anggap awak tidak lebih daripada seorang kawan. Kalau awak anggap saya sebagai kawan, jom saya belanja awak minum. Lepas minum, kita boleh jalan-jalan, naik motor saya. Tak naklah. Tidak manis kita minum berdua sahaja. Lebih-lebih lagi, naik motor dengan awak. Kalau nak belanja saya minum, tidak salah. Tapi, biarlah dalam kawasan sekolah pada waktu rehat bersama-sama rakan yang lain. Cikgu CJ baru ajar pasal abstinent. Awak takut saya lakukan sesuatu pada awak? Atau awak takut saya masukkan sesuatu dalam minuman awak nanti? Ya, saya perlu berjaga-jaga. Abstinent dapat mencegah perkara yang tidak diingini. Kita lihat perbualan ini antara Maria dan Ali. Bagaimana Maria cuba mempraktikkan kemahiran abstinent dengan menolak ajakan dan pelawaan daripada Ali. Oleh itu, kemahiran yang ada pada Maria ini harus kita selami dan terap dalam diri kita agar kita tidak terlibat dengan tingkah laku seksual sebelum nikah ini. Kita harus yakin dan tegas bagaimana yang dipaparkan oleh Maria demi untuk menyelamatkan diri kita. Jom murid-murid kita praktikan abstinent dalam kehidupan seharian kita. Okey, kita tengok apa yang dilakukan oleh Maria, iaitu mengelakkan pujuk rayu pasangan dapat menyelamatkan diri daripada ajakan pasangan yang ingin menginginkan hubungan seks. Seterusnya, kita perlu berani, yakin dan tegas untuk mengatakan tidak. Dapat menyelamatkan remaja daripada menjejaskan reputasi diri dan keluarga.
Okey, seterusnya kita lihat tentang cabaran untuk mengamalkan abstinence itu sendiri. Secara asasnya terdapat 4 cabaran untuk mengamalkan abstinence. Sekali lagi kita akan lihat perbualan santai antara Cikgu CJ dan juga pelajar-pelajarnya. Okey, apa itu cabaran untuk mengamalkan abstinence secara asasnya? Ajaran agama dan norma dalam kehidupan manusia menolak pelakuan sebelum adanya ikatan perkahwinan. Namun, terdapat kekangan yang merupakan cabaran untuk mengamalkan abstinence dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Okey. Cikgu, apa itu cabaran abstinence? Terdapat 4 cabaran abstinence, iaitu pengaruh rakan sebaya, pengaruh persekitaran, pengaruh internet dan pengaruh media sosial serta pengaruh luar kawalan. Boleh cikgu jelaskan apa itu pengaruh rakan sebaya? Remaja mudah terjebak atau terpengaruh dengan ajakan dan dorongan, terutamanya perkara yang dianggap menyeronokkan oleh rakan-rakan mereka. Oleh itu, mereka juga tidak memikirkan risiko yang akan bakal dihadapi oleh mereka seperti statutory rape. Statutory rape? Statutory rape merupakan istilah perundangan yang merujuk kepada hubungan seks dengan seseorang di bawah usia kerelaan. Okey, cabaran yang kedua pula merupakan pengaruh persekitaran. Pengaruh persekitaran? Persekitaran masyarakat yang terlalu terdedah dengan unsur-unsur kehidupan yang negatif menjadi penghalang kepada nilai yang sepatutnya. Cikgu, macam mana pula mereka yang ibu dan bapanya berpisah? Masalah dalam institusi kekeluargaan juga membawa kepada faktor terdedah dengan gejala seksualiti yang tidak sihat. Serta kurang ajaran agama dan keimanan yang lemah, tidak mampu untuk menjadi perisai untuk menghalang pelakuan yang tidak baik. Sebagaimana yang kita lihat penjelasan daripada Cikgu CJ ini, kita dapat lihat bahawa persekitaran masyarakat yang tidak sihat, yang seolah-olah tidak menyokong, seolah-olah tidak menghalang perbuatan-perbuatan yang tidak sihat ini juga boleh menjurus kepada pelakuan seks ataupun tingkah laku sebelum berkahwin. Dan tidak lupa juga bagi mereka ataupun yang mana ibu dan bapanya ataupun institusi keluarga itu sendiri menjadi rosak juga boleh mengundang anak-anak tersebut menjadi mangsa kepada pelakuan seks sebelum nikah. Dan sesetengah daripada masyarakat kita yang tidak mempraktikkan ajaran agama dalam kehidupan sehariannya juga memudahkan pelakuan seks sebelum nikah ini untuk merosakkan mereka dan menyukarkan mereka untuk mengamalkan abstinence dalam kehidupan seharian. Kita lihat pengaruh yang ketiga, iaitu pengaruh internet dan juga media sosial. Cikgu, adakah internet dan media sosial juga merupakan cabaran kepada pengamalan abstinence? Ya, sebab kemudahan untuk mengakses laman web lucah dan tarikan seks cyber boleh mempengaruhi pelakuan remaja. Kerana pada hari ini, penggunaan internet adalah penggunaan secara worldwide dan banyak portal-portal yang yang memaparkan web lucah juga mudah untuk dilawati oleh remaja itu sendiri. Atas sebab itu, sekiranya pengawalan dan pengawasan daripada ibu bapa tidak ketat terhadap aktiviti yang dilakukan oleh anak remaja mereka, mungkin menyebabkan anak remaja mereka terjebak untuk melihat dan melawat laman web lucah dan juga terlibat dalam seks cyber ini. Cikgu, bagaimana internet dan media sosial boleh mempengaruhi mereka, cikgu? Pengaruh tersebut membawa kepada kecenderungan untuk terlibat dengan fantasi seks yang berpunca daripada masalah psikologi dan gangguan emosi. Kerana kita sedar dan faham bahawa sekiranya golongan remaja yang anti-sosial ataupun kurang melibatkan diri dalam masyarakat
akan senantiasa menjadikan internet sebagai medium memenuhi aktiviti seharian mereka. Sekiranya mereka melawati ataupun mengakses laman web lucah ini akan menyebabkan mereka senantiasa untuk berfantasi dengan apa yang dilihat dan ditonton oleh mereka. Dan perkara ini juga akan menyebabkan berlakunya gangguan psikologi dan gangguan emosi apabila remaja ataupun remaja itu sendiri terlihat pemakaian ataupun remaja perempuan di luar sana yang mendedahkan aurat mereka. Dan cabaran yang keempat adalah pengaruh luar kawalan. Cikgu, selain daripada itu, apa lagi cabaran untuk mengamalkan abstinens? Okey, selain daripada itu, cabaran untuk mengamalkan abstinens adalah pengaruh luar kawalan. Pengaruh luar kawalan ini datangnya daripada situasi yang tertentu seperti melibatkan perbezaan fizikal, pangkat dan kedudukan, menyebabkan mangsa tidak mampu melawan. Sebagai contohnya, remaja yang OKU telah dirogol oleh datuknya, di mana remaja OKU tadi tidak mampu untuk melawan, yang mana datuknya punya badan besar dan sasa, dan menyebabkan remaja itu terjebak dan terlibat dengan pelakuan seksual sebelum nikah ini. Maksudnya cikgu, semua orang perlu faham dan amalkan abstinens. Ya, amalan abstinens ini amat penting kerana dapat menghalang unsur paksaan menghalang mangsa daripada melaksanakan abstinens disebabkan oleh mereka-mereka yang berpengaruh ini senantiasa memaksa dan mendesak remaja ini untuk melakukan perkara-perkara yang terkutuk ini. Maksudnya cikgu, semua orang perlu faham dan amalkan abstinens. Ya, amalan abstinens ini harus ada dalam diri kita. Okey, terima kasih cikgu. Okey, bye. Kita lihat bahawa perbualan mereka tadi yang mana telah disampaikan oleh Cikgu CJ untuk memberi kesedaran dan kefahaman kepada murid-muridnya tentang cabaran-cabaran untuk mengamalkan abstinens. Seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk menangani tingkah laku seksual. Secara asalnya terdapat 5 cara untuk menangani tingkah laku seksual. Yang pertama adalah tiada pengetahuan tentang pendidikan seksual. Apabila golongan remaja yang tiada pengetahuan tentang pendidikan seksual akan mendorong individu tersebut untuk melakukan, untuk bertindak mengikut perasaan dan mengikut rakan-rakannya yang hanya mementingkan keseronokan semata-mata. Kadang-kadang mereka juga keliru dalam membuat keputusan kerana mereka tidak ada pengetahuan tentang apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan seksual itu sendiri. Langkah yang kedua adalah tiada kesedaran untuk melindungi maruah diri. Kerana ramai remaja pada hari ini cenderung kepada budaya lepak, penyalahgunaan bahan dan juga parti liar. Kerana mereka beranggap bahawa aktiviti seumpama itu adalah aktiviti yang menyeronokkan dan aktiviti seperti aktiviti keagamaan adalah aktiviti yang tidak menyeronokkan. Oleh itu, kita harus kembalikan golongan remaja pada hari ini supaya sedar betapa pentingnya untuk melindungi maruah diri. Langkah yang ketiga adalah cuba untuk berpakaian sopan. Kerana kita tahu pemakaian yang terdedah juga mampu untuk merangsang seksual pasangan yang melihat dan mendorong tindakan luar kawalan. Kerana remaja yang kerap untuk melawat web-web lucah ataupun portal-portal lucah yang senantiasa berfantasi akan menjadi tertarik dengan remaja-remaja perempuan yang mana menampakkan anggota-anggota seksual mereka. Dan kadang-kadang ini akan mengundang remaja tersebut untuk melakukan tindakan luar kawalan. Langkah yang keempat adalah perduadaan tempat sunyi. Cuba elakkan untuk melakukan aktiviti berdua-duaan di tempat sunyi ataupun di rumah yang tiada ibu bapa ataupun pengawasan ibu bapa kerana ia amat berisiko untuk melakukan seks sebelum nikah. Dan langkah yang kelima adalah menonton bahan pornografi. Kita sebagai ibu bapa harus menyedarkan dan guru-guru harus senantiasa menasihati murid-murid agar tidak melihat ataupun menonton bahan pornografi ini
kerana aktiviti menonton bahan pornografi ini mampu untuk meningkatkan rangsangan mereka kepada tingkah laku seksual. Okey, seterusnya kita akan lihat tentang kesan seks sebelum nikah terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Yang pertama kita lihat kesan seks sebelum nikah terhadap diri. Iaitu yang pertama, dapat mencemarkan reputasi diri kita. Kedua, berlakunya kemerosotan terhadap kesihatan. Ketiga, berlaku kemerosotan dalam pelajaran. Keempat, menyebabkan penyakit jangkitan seksual. Sebagai contoh, STD. Akan berlakunya kehamilan yang tidak diingini. Dan juga boleh menyebabkan berlaku pengguguran anak yang tidak selamat. Dan seterusnya juga boleh menyebabkan melahirkan zuriat luar nikah. Dan mungkin juga akan mendorong berlakunya jenayah pembuangan bayi dan pembunuhan bayi. Sebagaimana yang kita lihat di dalam akhbar, banyak kes yang melibatkan pembuangan bayi. Ini antara contoh kepada kesan seks sebelum nikah. Cuba kita lihat bagaimana paparan ikatan akhbar di sini menyatakan tentang kes-kes yang melibatkan kesan seks sebelum nikah terhadap diri. Seterusnya kita tengok kesan seks sebelum nikah terhadap keluarga. Apa yang boleh berlaku terhadap kes seks sebelum nikah terhadap keluarga adalah boleh mencemarkan reputasi keluarga itu sendiri. Menjadikan keluarga porak-poranda seperti berlakunya penceraian, perpisahan, pergaduhan. Akan menyebabkan ibu bapa hilang pertimbangan dan mengalami gangguan emosi. Dan seterusnya akan menyebabkan berlakunya keruntuhan keharmonian keluarga. Kerana sebagaimana kita lihat bahawa kadar peratusan penceraian di Malaysia pada hari ini semakin hari semakin meningkat. Seterusnya kita lihat kesan seks sebelum nikah terhadap masyarakat. Akan menyebabkan berlakunya peningkatan masalah sosial, akan lahirnya lebih banyak anak tidak sah taraf dan juga boleh menyebabkan berlakunya penyakit jangkitan seksual yang semakin meluas. Anak tidak sah taraf bermaksud anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina atau rogol dan bukan sahaja persetubuhan syubhah ataupun bukan daripada anak perhambaan. Persetubuhan syubhah bermaksudnya satu persetubuhan yang hasil daripada perkahwinan yang sah. Okey, kita lihat yang terakhir untuk pada hari ini iaitu mengenai cara untuk menangani hubungan seks sebelum nikah. Bagi menangani hubungan seks sebelum nikah, kita seharusnya senantiasa berfikiran positif agar kita dapat mudah dan tenang dan senantiasa dapat untuk mempraktikkan abstinence dalam kehidupan sehariannya. Cara yang pertama untuk menangani hubungan seks sebelum nikah adalah mengelakkan daripada situasi yang boleh menjurus kepada pelakuan seks sebelum nikah. Sebagaimana yang saya nyatakan sebentar tadi, iaitu berpakaian yang menjolok mata, berdua-duaan di tempat sunyi, menonton video pornografi. Cuba elakkan. Kita sebagai ibu bapa dan guru senantiasa menasihati murid-murid kita agar tidak melakukan perbuatan yang tidak sihat ini. Seterusnya, kita harus kuat, yakin dan tegas untuk mempraktikkan abstinence dengan bersungguh-sungguh. Kerana kita harus yakin bahawa abstinence ini dapat membantu kita untuk menangani hubungan seks sebelum nikah. Seterusnya, kita haruslah mewujudkan rasa hormat menghormati antara satu sama lain. Maksudnya sebagai di dalam ahli keluarga, kita haruslah menghormati ibu, ayah, adik, kakak, abang dengan cara yang betul. Sekiranya dengan bersama dengan rakan-rakan, kita juga harus menghormati mereka, sensitiviti agama, sensitiviti gender, agar mereka berada dalam keadaan selamat, kerana kita menanamkan rasa hormat yang tinggi terhadap mereka. Seterusnya adalah berani berkatakan tidak dengan yakin dan juga tegas. Dan yang kelima adalah memelihara reputasi diri sebaik-baiknya dengan tidak melibatkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sihat
dan tidak melakukan perbuatan seperti melepak, penggunaan bahan dadah, rokok dan alkohol, dan juga tidak pergi ke tempat-tempat yang boleh mengundang kepada berlakunya perlakuan seks sebelum nikah ini. Dan yang terakhir adalah mempunyai kemahiran komunikasi yang baik semasa menolak ajakan melakukan seks. Kerana kemahiran yang baik dan tinggi ini dapat menyedarkan pasangan kita dan meyakinkan pasangan kita bahawa perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak bermoral dan perbuatan ini juga boleh mengundang kepada berlakunya perkara-perkara yang tidak baik. Diharap perkongsian kita pada hari ini, perkongsian yang saya sampaikan di bawah tajuk abstinent ini dapat memberi kefahaman kepada semua pihak. Dan bagi mereka yang belum lagi untuk subscribe channel saya, sila tekan butang subscribe ini agar anda dapat merupakan individu pertama yang menerima notifikasi tentang video-video yang ingin saya uploadkan selepas ini. Okay, sehingga berjumpa lagi, ingat, yakin dan tegas untuk amalkan abstinent agar kita terlepas, agar kita dihindari daripada perlakuan seksual sebelum berkahwin. Terima kasih semua. Everything changes.